Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Johor Jaya. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, selamat petang dan salam sejahtera. Johor Jaya ingin mengambil bahagian untuk membahaskan usul menjunjung kasih ke atas titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor sempena pembukaan rasmi penggal persidangan keempat bagi Dewan Negeri Johor yang ke-13. Johor Jaya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku kerana sudi menyampaikan titah baginda kepada Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, Johor Jaya ingin sekali lagi membangkitkan isu ini walaupun isu ini sudah banyak kali saya bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini, iaitu isu projek menaik taraf Lebuh Raya Pasir Gudang Fasa 1. Tarikh tamat kerja projek naik taraf ini telah 3 kali dilanjutkan dan tarikh yang terakhir adalah pada bulan Mac, iaitu bulan lepas. Kini projek naik taraf Lebuh Raya Pasir Gudang Fasa 1 nampaknya sudah tamat. Maksud saya nampaknya tamat adalah kerana projek naik taraf Lebuh Raya Pasir Gudang, iaitu dari Susul keluar Kangkar Tebrau ke Plentong, memang sudah menaik taraf dari 4 lorong ke 6 lorong. Lorong sudah siap dan saya amat bersyukur kerana bahagian yang terlibat tidak lagi menghadapi kesesakan lalu lintas yang serius seperti lama ini. Terima kasih saya ucapkan kepada YB Exco. Tetapi terdapat tapak kerja yang masih belum dibersihkan. Sebagai contoh, penghadang jalan yang telah digunakan dibiarkan di tepi jalan dan susul keluar Taman Daya serta pasir atau tanah di tepi jalan tidak dibersihkan di bawah Jabatan Ros Merah. Selain itu, Johor Jaya ingin bertanya bahawa adakah perancangan untuk memasang lampu jalan sebab bahagian ini kelihatan gelap pada waktu malam. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, walaupun fasa 1 nampaknya masih ada kerja-kerja yang perlu disiapkan, fasa 2A pun telah mula. Apakah status perkembangan atau kos penyelenggaraan bagi fasa 2A? Lebuh Raya Pasir Gudang merupakan lebuh raya yang paling penting dengan aliran trafik yang tinggi. Oleh itu, saya menyeru supaya pihak kerajaan mengambil sikap dan tindakan yang tegas dalam pemantauan projek naik taraf Lebuh Raya Pasir Gudang Fasa 2A, iaitu dari persimpangan bertingkat Plentong ke persimpangan bertingkat Sri Alam yang akan dijalankan. Pihak kerajaan bertanggungjawab dalam memastikan projek yang seterusnya ini akan dijalankan dengan lancar. Pertama, projek fasa 2A mesti ditamatkan pada masa yang ditetapkan. Kedua, langkah-langkah keselamatan jalan raya semasa kerja-kerja naik taraf projek ini dijalankan. Jangan ulangi masalah dan kesilapan yang sama dan pihak kerajaan harus sentiasa mengutamakan keselamatan pengguna jalan raya. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, negara kita kaya dengan sumber air yang dapat memenuhi kehendak dan permintaan rakyat bagi membolehkan mereka menjalankan aktiviti kehidupan harian. Walau bagaimanapun, aktiviti penerokaan, aktiviti pertanian, pencemaran sungai dan pengurusan yang tidak sempurna telah menyebabkan kekurangan sumber air mentah. Selain itu, kita sedang menghadapi masalah cuaca panas yang agak melampau di seluruh negara akibat fenomena El Nino dan menyebabkan hujan tidak turun dan turut kekurangan sumber air mentah. Hakikatnya, rakyat terpaksa menghadapi bekalan air berjadual yang amat menyusahkan seperti sekarang kawasan Kota Tinggi sedang menghadapi bekalan air berjadual. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, kawasan Dun Johor Jaya telah mengalami isu catuan air pada bulan Ogos hingga Disember tahun 2015. Pengguna air memang berasa ini merupakan satu nightmare dengan izinnya kepada mereka. Mereka bimbang bekalan air berjadual akan dilaksanakan sekali lagi di kawasan Johor Jaya, Pasir Gudang dan Masai. Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor bertitah bahawa walaupun kita tidak mampu mengawal perubahan iklim dan cuaca, tetapi tindakan yang lebih proaktif harus diambil. Kita tidak boleh lagi menyalakan masalah ini
tergantung kepada hujan turun. Tidak dapat dinafikan bahawa rakyat di Johor memang mengguna air yang melebihi, iaitu pada purata 220 liter sehari seorang, dan angka ini menunjukkan pembaziran. Johor Jaya faham bahawa pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Namun, Johor Jaya ingin bertanya, apakah status perkembangan atau tindakan yang lebih lanjut pada pihak kerajaan terhadap pihak yang menjalankan aktiviti pertanian di kawasan tadahan air. Johor Jaya mendesak bahawa pihak kerajaan harus mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dan pelan perancangan dan pengurusan yang lestari bagi menangani masalah ini. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Johor Jaya mendapati bahawa mesin dialisis yang terdapat di hospital kerajaan adalah terhad dan tidak mampu untuk menampung kesemua pesakit buah pinggang yang ada di negeri Johor. Setakat tahun 2014, jumlah mesin dialisis di hospital kerajaan negeri Johor adalah sebanyak 165 buah. Menurut statistik 2015, terdapat seramai jumlah 4,643 orang pesakit dialisis dalam negeri Johor. Antaranya, 706 orang pesakit menjalankan rawatan hemodialisis di pusat hemodialisis kerajaan dan 3,937 pesakit adalah menjalankan rawatan di pusat dialisis swasta atau pusat hemodialisis badan-badan NGO. Ini telah menunjukkan sebanyak 85% pesakit dalam negeri Johor adalah mendapatkan dan menjalankan rawatan di pusat swasta. Pesakit dialisis di negara kita semakin meningkat dan memandangkan keadaan ekonomi yang ketat, terdapat semakin ramai pesakit yang tidak mampu membiayai kos rawatan hemodialisis. Seorang pesakit yang menjangkiti penyakit buah pinggang perlu menanggung kos lebih kurang RM1,000 Malaysia sekiranya mereka menjalankan dialisis di pusat rawatan swasta, iaitu lebih kurang RM100 hingga RM160 setiap kali. Di sebaliknya, bagi setiap pesakit dialisis yang menerima rawatan di hospital kerajaan, mereka mendapat subsidi kerajaan sebanyak lebih kurang 100 dan kos rawatan mereka hanya dalam anggaran ringgit Malaysia 20 hingga 30. Apakah perancangan lain pihak kerajaan dalam usaha membantu pesakit-pesakit dialisis? Berapa kos pembiayaan yang telah diberi dari Majlis Agama Islam Johor atau Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada pesakit dialisis pada tahun lepas? Dan berapakah peruntukan yang telah disediakan untuk membantu pesakit ini membiayai kos rawatan pada tahun 2016? Johor Jaya berharap bahawa pihak kerajaan dapat meningkatkan lagi mesin-mesin dialisis di pusat dialisis kerajaan supaya lebih ramai pesakit dapat merujuk ke pihak kerajaan. Dengan ini, tetap dapat meringankan beban kepada pesakit dialisis. Yang berhormat Tan Sri Speaker, dalam era perkembangan teknologi yang pesat ini, peranan jaringan telekomunikasi turut semakin penting. Pihak kerajaan negeri telah pun melancarkan perkhidmatan Johor Free Wi-Fi dan memasang hotspot percuma di 35 lokasi seluruh negeri pada bulan Januari 2016. Apabila kami mengguna perkhidmatan internet, kami sebagai pengguna mesti berharap perkhidmatan tersebut adalah baik, lancar, cepat dan juga murah. Perkhidmatan internet yang lancar dapat mempercepatkan masa layari dan mendapatkan pelbagai maklumat dengan lebih mudah. Oleh itu, perkhidmatan Johor Free Wi-Fi amat dialu-alukan oleh rakyat. Namun, saya dapati perkhidmatan ini bukannya stabil di semua tempat. Ada yang dapat sambung dan juga ada yang langsung tidak dapat sambung atau terputus-putus. Selain itu, Johor Jaya juga perhatikan bahawa perkhidmatan hotspot percuma ini telah dipasang di pelbagai lokasi, terutamanya di tempat orang awam mengikut PBT masing-masing. Antara lokasi pemasangan termasuk terminal bas, medan selera, perpustakaan, pasar awam, dewan rumah bangsa, laman dan sebagainya. Kawasan Johor Jaya juga terdapat tempat-tempat awan
seperti yang saya sebut tadi. Namun tiada Johor Free Wi-Fi hotspot yang dipasang di kawasan Johor Jaya seperti bas terminal dan teksi Johor Jaya, Pasar Johor Jaya, Pasar Awam Molek, Laman Rekreasi Tasik Pandan, Laman Tasik Seri Alam, Dewan Serbaguna MBJB Johor Jaya, Rumah Pangsa Ros Merah dan juga Rumah Pangsa Laman Tasik Taman Redang. Dengan ini, Johor Jaya meminta pihak kerajaan supaya memperluaskan lagi pemasangan perkhidmatan ini dan jangan lupa kawasan Johor Jaya. Kerana penduduk di kawasan Johor Jaya juga ingin menikmati manfaat kemudahan Wi-Fi ini. Pada masa yang sama, Johor Jaya menyeru pihak kerajaan mengkaji semula pemasangan yang sedia ada ini supaya usaha ini tidak dibajakan pada akhirnya. Yang berhormat Tan Sri Speaker, sebuah bandar yang selamat bukan sahaja dapat memberi rasa keselamatan kepada penduduk tempatan, tetapi juga akan pengaruh pelancong asing atau pelabur asing ke negeri kita. Isu keselamatan bandar memang merupakan satu isu yang hangat dan sentiasa dibincangkan. Baru-baru ini, menurut satu artikel yang tertakluk di worldactors.com dengan izinnya, telah menaraikan 4 bandar di Malaysia sebagai bandar berbahaya di rantau Asia. Antaranya adalah Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Klang dan termasuk Johor Bahru. Johor Bahru dikatakan sebagai kawasan berisiko tinggi berlaku kes kecurian kereta dan rompakan. Bukan ini sahaja, negara jiran kita, Singapura pula menyenaraikan 10 tempat berbahaya di Johor Bahru pada akhir tahun 2015. Antaranya adalah Taman Pelangi, Taman Sentosa, Terminal Lakin, Taman Johor Jaya, Taman Molek dan lain-lain. Walaupun Ketua Polis Negara mengatakan bahawa ini tidak mencerminkan keadaan sebenar yang berlaku di Malaysia, tetapi tidak dapat kita nafikan bahawa kedua-dua senarai ini akan menjejaskan imej negeri Johor. Kini laman web telah menjadi satu saluran yang penting bagi pelancong mendapatkan sebarang maklumat dan informasi pelancong sebelum mengunjungi sesuatu tempat pelancongan. Laman ini merupakan laman sesawang maklumat pelancongan dan maklumat ini turut akan mempengaruhi pelancong yang ingin melawat ke negeri Johor. Johor Jaya masih ingat, 3 tahun yang lepas, seorang lukis kontemporari dari Latvia telah melukis satu lukisan dinding di Taman Molek. Inilah lukisan tersebut jika sesiapa yang tidak pernah tengok. Lukisan tersebut memaparkan corak Lego bahawa seorang wanita yang memegang satu beg sedang berjalan dan seorang lagi lelaki yang Lego ini telah berpegang pisau. Lukisan ini menarik perhatian orang ramai dan mengatakan bahawa corak ini memang serupa dengan masalah yang dihadapi oleh penduduk di Johor Bahru, iaitu masalah isu keselamatan di Johor Bahru. Pihak berkuasa boleh memadamkan corak dinding ini, tetapi tidak dapat memadamkan rasa kebimbangan dan kerisauan terhadap keselamatan bandar di kalangan rakyat. Pihak kerajaan perlu memandang serius terhadap perkara ini. Keselamatan bandar bukan sahaja dinilai dari segi statistik. Yang lebih penting adalah public perception dengan izinnya yang diberi kepada orang lain. Apakah perancangan dan usaha pihak kerajaan negeri dalam mencegah jenayah dan mengawal keselamatan bandar? Adakah pemasangan komponen-komponen keselamatan seperti CCTV atau lampu awam akan terus dijalankan pada tahun ini? Apakah status perkembangan bagi program bandar selamat pada tahun ini? Selain daripada pihak PDRM, adakah pihak pelancongan berusaha atau ada perancangan untuk mempromosikan negeri Johor dengan menghapuskan rasa kebimbangan terhadap keselamatan di negeri Johor? Johor Jaya menyeru bahawa pemasangan CCTV harus terus dilaksanakan, terutamanya di hotspot jenayah. Yang berhormat Tan Sri Speaker, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor bertitah bahawa kita harus berbangga apabila melihat bandar kita menjadi lebih bersih dan kemas. Johor Jaya berpandangan bahawa ciri-ciri sebuah bandar yang sempurna termasuk kemudahan asas, infrastruktur yang lengkap, keselamatan bandar, pengangkutan awam dan sebagainya. Yang penting, membolehkan rakyat berasa selesa dan aman semasa hidup dalam bandar tersebut.
Dalam usaha memajukan industri pelaburan, pelancongan perumahan, pertanian, tidak lupa kepentingan kehidupan harian rakyat harus juga diutamakan. Pihak berkuasa tempatan serupa ibu bapa kepada rakyat dan menjaga kehidupan harian rakyat. Perancangan dan pembinaan infrastruktur awam mengikut keperluan rakyat adalah mustahak dalam usaha mewujudkan sebuah bandar yang lengkap. Namun, pengurusan terhadap infrastruktur awam yang sedia ada amat diperlukan supaya usaha dan kos pembinaan tidak dibajirkan. Johor Jaya memerhati bahawa pengurusan pihak kerajaan dan tempatan masih perlu ditambah baik. Johor Jaya ingin membentangkan satu contoh masalah yang telah berlaku berkenaan pengurusan pihak PBT terhadap infrastruktur awam, iaitu di bangunan terminal bas dan teksi Johor Jaya. Kaunter-kaunter di bas terminal dan teksi Johor Jaya telah menghadapi masalah anai-anai dan kerosakan tandas pada tahun yang lepas. Kerja-kerja naik taraf telah dijalankan pada bulan Julai dan tamat pada bulan September 2015 dengan kos sebanyak RM83,652 Malaysia. Pemilik kaunter dijangka pindah ke kaunter baru pada bulan Januari 2016. Namun, apabila kerja-kerja naik taraf tamat, didapati bahawa bumbung di atas kaunter baru telah bocor dan kini kebocoran telah merosakkan papan partition yang baru dipasang. Bukan ini sahaja, tandas di bas terminal telah siap naik taraf. Johor Jaya memang kena puji dengan keindahan tandas tersebut selepas naik taraf. Tetapi bagi tandas perempuan, 4 unit hanya 2 unit yang boleh guna. Tandas lelaki pula tidak boleh guna langsung sebabkan saluran pengaliran tersumbat. Dengan ini, PBT terpaksa mengeluarkan kos untuk membaiki bumbung dan juga sekali lagi memasang papan partition ini. Ini turut merupakan satu pembaziran. Ini menjadi 2 kali kerja. Persoalan saya, mengapa tiada laporan penilaian yang lengkap dijalankan atau menguji papap menaik taraf sebelum kerja-kerja naik taraf dilaksanakan? Mengapakah hanya mendapati bumbung bocor selepas papan partition dipasang? Johor Jaya menyeru bahawa pelan penilaian kerja-kerja yang menyeluruh perlu disediakan sebelum sebarang kerja-kerja dilaksanakan. Johor Jaya, sila gulung. Okey. Ini hanya satu contoh masalah yang timbul terhadap infrastruktur awam seperti masalah yang dibangkitkan oleh Senai tadi. Tandas tidak boleh diguna di pasar awam Senai. Pihak PBT perlu memastikan infrastruktur awam yang telah dibina sentiasa berada dalam keadaan yang sempurna. Jangan hanya boleh tengok tetapi tidak boleh guna. Yang berhormat Tan Sri Speaker, persempadan semula pihak PBT telah dikuat kuasa pada bulan Januari. Johor Jaya diberitahu segala kerja-kerja yang dijanji akan disambung terus. Mengapa hanya bas terminal dan teksi Johor Jaya ini tidak diserah kepada pihak PBT yang mengambil alih harta, manakala harta yang lain telah diserah? Walau bagaimanapun, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak MPJBT yang mengurus kawasan Johor Jaya selama ini. Johor Jaya berharap segala kerja-kerja yang seterusnya dapat berjalan dengan lancar dan cekap pada pihak MPJB. Yang berhormat Tan Sri Speaker, satu masalah tempatan yang saya ingin bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini, iaitu kesesakan lalu lintas di Jalan Ros Merah Utama, iaitu di bawah Jabatan Ros Merah. Jalan ini merupakan salah satu laluan penting menyambung kedua-dua bahagian dalam kawasan, iaitu Taman Molek, Jalan Ros Merah ke sebelah bahagian Taman Johor Jaya. Aliran trafik yang tinggi, terutamanya pada waktu puncak, sentiasa menyebabkan kesesakan lalu lintas di bahagian bawah jabatan. Kesesakan menjadi lebih teruk kerana jalan yang berlubang-lubang di bawah jambatan. Selain itu, pasir atau tanah yang diguna semasa projek menaik taraf Lebuh Raya Pasir Gudang sering mengalir dan menyumbatkan longkang. Ini menyebabkan jalan bertakung air dan aliran trafik terjejas. Johor Jaya minta pihak kerajaan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya, Johor Jaya ingin membangkitkan masalah yang timbul disebabkan oleh sistem bayaran tempat letak kereta. Fajar Able Parking J. Serdian Berhad tidak lagi bertanggungjawab atas bayaran tempat letak kereta mulai tahun ini.
Pihak MPJPT pun telah melaksanakan sistem yang baru iaitu melalui sistem khidmat pesanan ringkas iaitu SMS mulai Mei 1 hari bulan Mei. Oleh sebab sistem yang belum dikenal pasti atau diumumkan oleh pihak PBT lain, pengguna dapat menikmati letak kereta secara percuma pada bulan April. Namun terdapat ejen-ejen yang masih memegang kupon zombie yang sebelum ini dikeluarkan oleh pihak Fajar-Able. Ejen-ejen kini menghadapi masalah di mana kupon yang ada pada tangan tidak dapat dijual dan tidak dapat dipulangkan kepada mana-mana pihak. Ini adalah tidak adil. Johor Jaya ingin berharap pihak PBT boleh membenarkan mereka pulangkan, jual balik atau ganti rugi kepada pihak PBT. Akhirnya, Johor Jaya berharap semua perkara yang saya bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini dapat diurus dan diselesaikan dengan segera. Sekian, terima kasih.